Mbak, belum tidur kamu? Udah ditangkap ini. Kenapa belum tidur? Bagi tahu dulu sebab kenapa. Kalau tak, saya dengan Miki dan Mini tembak awak. Cepat, kenapa? Tidurlah, saya pun dah nak tidur ni. Okey? Bye-bye, good night. Good night, Miki. Good night. Good night, Mini. Good night. Bye-bye. Mbak, kenapa korang tengok video tadi? Sebab dalam video tadi ada unsur pemerasan. Korang tak percaya? Jom kita tengok lagi sekali. Bagi tahu dulu sebab kenapa. Kalau tak, saya dengan Miki dan Mini tembak awak. Kalau tak, saya dengan Miki dan Mini tembak awak. Mesti sekarang korang dah percaya kan? Tapi dalam masa yang sama, mesti korang juga tertanya, apa itu pemerasan? Menurut Undang-Undang Malaysia, Kanun Keseksaan, Akta 574, Seksyen 383 yang bertajuk pemerasan, di situ terdapat menyatakan bahawa barang siapa dengan sengaja mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa apa-apa bencana akan berlaku ke atas orang itu atau ke atas mana-mana orang lain, dan dengan jalan demikian itu mendorong secara tidak jujur orang yang didatangkan ketakutan itu supaya menyerahkan kepada mana-mana orang apa-apa harta atau cagaran berharga atau sesuatu yang bertanda tangan atau bermeteri yang boleh dijadikan satu cagaran berharga adalah melakukan pemerasan. Daripada penerangan tadi, apa yang korang dapat? Tak dapat apa-apa lagi? Mari saya bagi satu lagi penerangan. Penerangan kesalahan ini dilakukan dengan cara ialah daripada peringkat permulaan, iaitu memberi sesuatu ketakutan kepada mangsa dan kemudian mendorong untuk menyerahkan sesuatu harta berharga dengan niat sengaja untuk melakukan ketakutan bencana. Ketakutan itu bermaksud mangsa akan berasa bimbang yang amat sangat sekiranya tidak menurut perintah atau kehendak daripada tertuduh sesuatu yang tidak diingini akan berlaku kepadanya. Sekiranya mangsa langsung tidak ada kebimbangan yang disebut seperti para dua, ini bermakna kesalahan itu hanyalah satu ugutan sahaja. Pemerasan menggunakan media sosial. Baru-baru ini, hangat diperkatakan isu berkaitan mangsa sama ada lelaki atau wanita di usia remaja, dewasa malahan warga emas yang terpedaya dengan suspek yang dikenali di ruangan media sosial sehingga sanggup berkongsi gambar aksi berbogel atau lucah dengan suspek. Mangsa seterusnya terperangkap dalam jenayah pemerasan ini sehingga membabitkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi sindiket ini adalah dengan mengugut mangsa untuk menyebarkan gambar-gambar lucah mangsa sekiranya tidak membayar wang yang diminta. Ikuti kupasan lanjut berkenaan kes ini bersama yang dihormati Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Fazil bin Ahmad, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor yang berada di talian. Bagi tempoh Januari hingga 30 November tahun 2020 terdapat lebih kurang 180 kes yang telah dilaporkan di kontingen Selangor, iaitu yang melibatkan kes ugutan ataupun pemerasan kepada mangsa. Pecahan laporan yang diterima iaitu sebanyak 42 kes melibatkan kenalan kepada mangsa sendiri, seperti bekas suami atau bekas teman lelaki, manakala sebanyak 110 kes di mana individu yang tidak dikenali menghantar video kepada mangsa ini untuk ganggu mangsa, dan selebihnya kes yang melibatkan mangsa diperdaya oleh suspek dengan cara berkenalan sehinggalah menyebabkan mangsa sanggup memberikan aksi-aksi yang tidak sepatutnya kepada rakan maya itu. Antara aplikasi yang sering digunakan sindiket ini adalah aplikasi WeChat, Facebook, MeChat, WhatsApp
laman web Go Date Tonight, Line Ever dan pelbagai lagi aplikasi sosial. Sindiket ini membuat ugutan terhadap mangsa dengan meminta wang yang ditetapkan antara RM10,000 hingga RM20,000 dan sekiranya tidak berbuat demikian, sindiket ini akan menyebarkan gambar lucah mangsa ke ahli keluarga dan rakan mangsa. Pihak polis menasihatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan helah yang sebegini. Pelbagai cara dibuat oleh suspek-suspek yang berada di luar sana dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial yang ada bagi memperdayakan mangsa. Ataupun dengan bahasa lain lebih mudah ialah masyarakat perlu bijak menggunakan media sosial dan perlu diingatkan apa-apa aksi yang mereka lakukan secara live di media sosial akan amat mudah direkam dan disimpan oleh pihak kedua. Janganlah mempercayai sesiapa saja yang baru dikenali di media sosial kerana ramai yang telah menjadi mangsa kepada kumpulan-kumpulan sebegini. Baiklah, apa kata kalau saya bagi beberapa contoh untuk menambah lagi kefahaman anda semua? Contoh yang pertama, A mengugut hendak menyiarkan suatu fitnah bertulis mengenai Zack, melainkan jika Zack memberi wang kepadanya. A dengan demikian itu adalah mendorong Zack supaya memberi wang kepadanya. A telah melakukan pemerasan. Contoh yang kedua, A mengugut Zack bahawa dia akan mengurung anak Zack dengan salah, melainkan jika Zack menandatangani dan menyerahkan kepada A suatu surat janji hutang mengikat Zack supaya membayar sejumlah wang kepada A. Zack menandatangani dan menyerahkan surat itu. A telah melakukan pemerasan. Contoh yang ketiga, A mengugut hendak menghantar orang merosakkan tanaman Zack, melainkan jika Zack menandatangani dan menyerahkan kepada B suatu bon mengikat Zack supaya menyerahkan suatu hasil tanaman atau membayar sejumlah wang kepada B, dan dengan demikian itu adalah mendorong Zack menandatangani dan menyerahkan bon itu. A telah melakukan pemerasan. Contoh yang terakhir ialah A dengan mendatangkan kepada Zack ketakutan bahawa cedera parah akan berlaku secara tidak jujur mendorong Zack menandatangani atau mencopkan metrinya di atas selai kertas kosong dan menyerahkan kepada A. Zack tandatangani dan serahkan kertas itu kepada A. Di sini, oleh kerana kertas yang ditandatangani itu boleh dijadikan satu cagaran berharga, maka A telah melakukan pemerasan. Sekarang korang dah faham? Tapi apa hukuman bagi orang yang melakukan pemerasan? Orang yang dituduh melakukan pemerasan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman-hukuman itu. Nampak berat dia. Di dalam pemerasan terdapat beberapa lagi seksyen-seksyen kanun keseksaan yang digariskan sebagai pemerasan. Antaranya ialah seksyen 385 kanun keseksaan, iaitu mendatangkan kepada seseorang ketakutan bencana dengan tujuan hendak melakukan pemerasan. Di dalam kanun keseksaan menyatakan bahawa barang siapa dengan tujuan hendak melakukan pemerasan untuk mendatangkan kepada mana-mana orang atau mencuba mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa apa-apa bencana akan berlaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dituduh melakukan kesalahan seksyen 385 ialah pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman-hukuman itu. Tengok ni, dengan apa yang ada dekat dalam ni, you rasa ada lagi ke lelaki lain yang menerima you? Ada ke? Why you just get back together like before? Diam you. I tak nak ada apa-apa lagi dengan you. Tolonglah faham I.
kat dengan I tak apa. I bagi you dua pilihan. Sama ada I akan sebarkan semua video yang ada dekat dalam phone I ni, ataupun you just datang di rumah I esok, kita makan-makan sikit. You ni kenapa ah? It's okay, just choose either one. Okay? I heard. Bye. Bagi Seksyen 386 Kanun Keseksaan pula, pemerasan dengan mendatangkan kepada seseorang ketakutan pembunuhan atau cedera parah. Di dalam Seksyen 386 Kanun Keseksaan menyatakan bahawa barang siapa melakukan pemerasan dengan mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa dia atau mana-mana orang akan dibunuh atau dikenakan cedera parah, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 14 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda atau sebat. Untuk Seksyen 387, iaitu mendatangkan kepada seseorang ketakutan pembunuhan atau cedera parah dengan tujuan hendak melakukan pemerasan. Di dalam Seksyen 387 Kanun Keseksaan itu menyatakan bahawa barang siapa dengan tujuan hendak melakukan pemerasan, mendatangkan atau mencuba mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa dia atau mana-mana orang akan dibunuh atau dikenakan cedera parah, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun dan juga hendak dikenakan denda atau sebat. Ni makan dia. Hutang bila nak bayar hutang? Aku belum ada duit lagi tu. Tak ada duit gapo ni, seluar Alifah. Baju Brooklyn. Jo. Barang nanti ambil. Hutang bila nak bayar. Dah 3 bulan dah ni. Cepat ah, tak sabar ni. Mana? Aku betul-betul tak ada duit lo. Hei, Natal ni. Abang, kenapa ni? Siapa pula ni? Aduh, adik aku. Abang kau ni hutang tak nak bayar. Macam ni? Hutang? Hutang apa ni? Tak ada gapo habis demo ni hutang kawan. Kawan ingat nak jaga je rumah ni. Tapi bila kawan tengok demo ni, Kau jangan ganggu adik-adik aku. bapa pula apa ni? Assalamualaikum. Kenapa ni bising-bising ni? Siapa pula ni? Aku datang sini nak tengok diorang lah. Korang ni siapa ni? Asal buat kecoh kat sini? Jangan sampai aku dapat polis. Ingat kali kisah lah pasal polis. Aduh. Daripada demo duduk airport kawan. Ni, duduk airport ni. Hutang tak pernah nak bayar. Jo, kau dah hutang ke diorang ni? Berapa banyak dah hutang? 7,000. Sana nak settle. Okay. Saya minta maaf korang boleh tak jangan kacau keluarga dia? Kita bincang benda ni. Nanti Jo akan bayar benda ni kemudian. Boleh tak? Gini abang, gini. Boleh, kawan pergi settle boleh. Tapi kawan pergi 2 hari lah. Kamu ingat molek 2 hari. Ingat dah? Budak ni, mampu. Bagi Seksyen 388 pula, iaitu pemerasan dengan jalan mengugut hendak menuduh yang seseorang telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum mati atau pemenjaraan dan sebagainya. Di dalam seksyen ini telah digariskan bahawa barang siapa melakukan pemerasan dengan mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa ia atau mana-mana orang yang akan dituduh telah melakukan atau telah mencuba melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum mati atau dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun atau dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau telah mencuba mendorong mana-mana orang lain melakukan kesalahan itu, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda atau sebat. Bagi seksyen terakhir, iaitu seksyen 389 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan kepada seseorang ketakutan dituduh bersalah dengan tujuan hendak melakukan pemerasan.
Barang siapa dengan tujuan hendak melakukan pemerasan, mendatangkan atau mencuba mendatangkan kepada mana-mana orang ketakutan bahawa dia atau mana-mana orang akan dituduh telah melakukan atau telah mencuba melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dihukum mati atau dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun atau dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda atau sebatan. Yang kedua tuan-tuan berhubung dengan tangkapan dan pertuduhan terhadap 3 anggota polis daripada pasukan gerakan AM tuan yang ditangkap kerana terlibat dalam kes pemerasan. Kes ni tuan-tuan berlaku pada 20 hari bulan 5 tuan, baru lagi, di mana ketiga-tiga anggota tuan-tuan telah membuat pemerasan ke atas sepasang pasangan lah. Pasangan ni terdapat dalam kenderaan ke Dewan Tahan dan minta duit tuan. Kalau tak diberi duit, mereka akan dibawa untuk tindakan undang dan duduk di Jabatan Agama tuan. Dan bukan saja duit yang mereka minta, sebanyak RM5,000 tuan, tetapi juga mereka telah meminta gelang dan cincin yang dipakai oleh gadis tersebut lah. Susulan daripada report yang dibuat oleh pasangan ini tuan, so pihak polis telah melancarkan operasi siasatan yang kita dapat menangkap 3 suspek ini, lingkungan umur 27 hingga 33 tahun tuan. Dan mereka ni kita tangkap dan kita pun telah menyupai barang-barang lah, seperti gelang dan cincin emas yang dimiliki oleh mangsa ni. Dan mereka kita telah buka atas siasatan di bawah 384 pemerasan. Dan pada pagi ini mereka telah dituduh tuan di mahkamah. Mereka mengaku tidak bersalah dan diberi jaminan sebanyak RM7,000 seorang tuan. Kalau disabit kesalahan tuan, mereka boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun atau denda dan atau sepat. Polis akan menyiasat dakwaan ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng berhubung dakwaan 2 lelaki diperas ugut 3 anggota polis baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beng Eng Lai, Lip Eng mengeluarkan dakwaan itu dalam satu sidang media di Kepong jam 11 pagi pada Ahad. Lip Eng mendakwa 3 anggota polis melakukan pemerasan terhadap 2 lelaki tempatan berhampiran lampu isyarat Jalan Besar Kampung Melayu Kepong kira-kira jam 6.45 pagi Rabu lalu. Bagaimanapun semakan laporan dari tarikh kejadian sehingga kini mendapati tiada laporan dibuat mana-mana individu berhubung kejadian. Sehubungan itu, Eng Lai memandang serius dakwaan itu dan tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap 3 anggota terbabit jika benar salah laku itu berlaku. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 384 Kanun Kesesaan. Katanya orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan insiden didakwa boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Amalina Mat Jamil di talian 017-318-5868 atau Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul di talian 03-404-82206. Ipoh pula 2 individu didakwa atas 3 tuduhan melakukan pemerasan terhadap seorang lelaki 3 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Kasim Zamzami 24 tahun dan Noraniza Jelani 30 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim S. Indra Nehru dan mohon dibicarakan. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama memeras ugut Yap Ing Chon 34 tahun dengan sengaja hingga mendatangkan ketakutan untuk memberi wang sejumlah RM6,800 dengan menuduh mangsa menghantar video lucah kepadanya. Bagi setiap pertuduhan mereka didakwa mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. 26 Februari ini ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Rais Imran Hamid, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam.